Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Fanizan. Okey, hari ini kita akan masuk 1.3 Pencanggahan fizikal. Okey, apa yang akan dipelajari? Kita tengok di sini, mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal, mencadarkan pemilihan prinsip inventif, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif, menghasilkan lakaran produk, berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Okey, jika kita lihat pada gambar tersebut, seorang lelaki yang baju biru tu memegang kayu. Bagaimanakah kerusi dapat diselaraskan agar selesa diduduki oleh murid yang berbeza ketinggiannya? Okey, fikirkan. Okey, di situ dia bertanya, okey, jika kita lihat, adakah kerusi itu sesuai diduduki oleh murid? Okey, gambar dua orang pelajar yang duduk di atas kerusi. Okey, apa yang kita lihat di situ perbezaannya? Seorang pelajar yang tinggi dan seorang pelajar yang rendah. Okey, dan manakala benda yang sama, okey, produk yang sama di situ ialah kerusi. Kerusi itu berada dalam keadaan yang sama, tapi diduduki oleh dua orang pelajar yang berbeza. Okey, kita tengok di bahagian kata kunci. Beri perhatian pada kata kunci yang berikut: pemisahan ruang, penyarangan, pengekstrakan, pengembangan terma. Okey, tak apa. Yang ni kita akan belajar seterusnya. Okey. Tengok, kemahiran berfikir secara inventif adalah antara komponen penting yang diterapkan dalam pembelajaran kemahiran pada abad ke-21. Murid pada abad ke-21 seharusnya mampu berfikir secara kritis. Okay, mampu berfikir secara kritis, mengenal pasti dan menganalisis masalah, mencadarkan penyelesaian yang inventif, mencadarkan perubahan reka bentuk dan menghasilkan lakaran produk yang berkaitan. Okey, murid dapat mengaplikasikan teknologi dalam menyelesaikan masalah reka bentuk secara sistematik serta dapat menghasilkan produk yang mempunyai ciri estetik, kreativiti, ergonomik dan bernilai komersial. Okey, maksud nilai komersial ni boleh dijual di pasaran. Okey, jika kita tengok jika kita lihat di kerusi tersebut dua orang lelaki. Jadi apa yang dialami oleh pelajar tersebut? Okey, yang ni kita tengok yang lelaki tinggi. Kita tengok yang lelaki tinggi dahulu. Pelajar tengok lelaki tinggi dahulu, dia duduk di kerusi tu. Kerusi tu agak-agak kamu macam mana? Kerusi tu mestilah yang dia duduk sekarang tu rendah kan? Macam kerusi yang pelajar sekolah rendah. Kita anggaplah yang pelajar tinggi ni di sekolah menengah. Okey, jadi dia duduk atas kerusi pelajar sekolah rendah. Jadi kerusi tu tidak sesuai untuk dia duduk. Manakala yang lelaki rendah ni, okey, sebelah kirinya kita tengok kamu tengok sebelah kirinya. Pelajar ni dia kecil, tapi kerusi tu pula kaki dia, tengok bahagian kaki dia. Nampak menjungkit tu kan? Jongkit sikit kaki dia kan? Okey, jadi kerusi tu tinggi bagi dia lah. Bagi dia kerusi tu tinggi. Manakala yang sebelah kanan yang lelaki tinggi tu rendah. Kita tengok kaki dan lutut dia pun nampak tu kan? Macam tu kan? Okey. Jadi benda ni akan timbul masalah lah. Jadi apa yang berlaku di situ berkaitan dengan pencanggahan fizikal. Seorang lelaki yang tinggi dan seorang yang rendah. Okey, berlaku di situ. Seterusnya kita tengok 1.3.1 mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal. Okey, mengenal pasti pencanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam suatu objek.
Okey, contohnya fizikal yang besar berlawanan dengan fizikal yang kecil. Okey, seperti yang tadilah yang kita tengok tadi, berbadan besar, yang tinggi dan juga seorang yang berbadannya kecil. Percanggahan fizikal pula dianalisis untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai. Okey, jika kita tengok sini masalah inventif secara pemisahan, namun murid hanya menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa. Dua kaedah di sini ya. Pemisahan ruang dan juga satu kaedah pemisahan masa. Okey, jika kita tengok contoh. Okey, diberi di sini parameter. Parameter dan juga percanggahan fizikal. Okey, kita tengok saiz besar dan kecil. Okey. Jika kita rujuk kepada gambar tadi, yang murid dua orang tadi, satu yang besar dan satu yang kecil. Okey, merujuk kepada beban. Beban, percanggahan fizikalnya berat dan ringan. Manakala ketinggian. Ketinggian, tinggi dan juga rendah. Okey, yang sebelah tadi kita tengok pelajar tu, seorang tu tinggi. Bila kita lihat posisi yang dia duduk pun, nampak lutut dia naik ke atas kan. Kaki dia sampai ke bawah. Manakala yang seorang lagi tu rendah. Okey. Kaki dia pun nampak jongkit naik ke atas ya. Yang kerusi, bila duduk atas kerusi tadi, kaki dia jongkit ke atas, itu merujuk kepada tinggi dan rendah. Ketinggian. Ketinggian merujuk kepada parameter, manakala percanggahan fizikal, tinggi dan rendah. Okey. Kita tengok seterusnya, penentuan kaedah penyelesaian masalah secara inventif, masalah inventif secara pemisahan. Okey. Penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan digunakan untuk menentukan pilihan sama ada kaedah pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Okey, di sini kita boleh tentukan kita nak cari kaedah penyelesaian inventif ni nak guna pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Kita tengok contoh yang diberi ya. Contoh kerusi, percanggahan fizikal, tinggi lawan rendah. Okey. Contoh situasi, tengok. Situasinya kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi. Okey, jadi betul lah yang tadi kan. Menuju kepada gambar tadi, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi. Dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Okey, tadi merujuk tadi, murid tadi perlu kerusi yang rendah. Sebab apa? Kaki dia naik ke atas tadi kan? Okey, jadi kita tengok penentuan kaedah pemisahan ruang ataupun masa. Kita tengok soalan dia. Adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Okey, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Jadi jenis kaedah pemisahan ruang ataupun masa. Okey, yang ni kita pilih pemisahan ruang. Disebabkan oleh kerana berlaku pada masa yang sama. Okey, contoh yang kedua, kemah. Okey, diberi di sini percanggahan fizikal besar lawan kecil. Okey, manakala situasinya kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Okey, bagi kaedah penentuan pemisahan ruang atau masa, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Okey, jenis kaedah adalah kaedah pemisahan masa. Disebabkan tidak berlaku pada masa yang sama, jadi jenis kaedah untuk kaedah pemisahan bagi kemah ini adalah pemisahan masa. Kenapa tidak berlaku pada jangka masa yang sama? Kenapa jawapannya tidak bagi kemah? Okey, kita boleh ambil contoh. Okey, untuk peniaga. Biasa kita lihat peniaga di pasar malam kan. Kita nampak, okey, tengah hari lagi dia buka kemah. Okey, dibuka kemah, dia letak kan. Okey, jadi selepas buka kemah dia letak tu, letaklah barangan untuk berniaga. Dan malam tu barulah dia tutup, disimpan. Okey, jadi semasa kemah dibuka dan disimpan tu tidak berlaku dalam jangka masa yang
sama. Okey. Itu jadi jawapannya kaedah pemisahan adalah pemisahan masa. Okay, kesimpulan daripada jadual yang diberi di atas, sekiranya penjagaan fizikal berlaku pada masa yang sama, maka kaedah pemisahan ruang dipilih. Okey, manakala percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, kaedah pemisahan masa dipilih. Okey, seterusnya pemilihan prinsip inventif yang bersesuaian dipilih untuk menyelesaikan masalah percanggahan fizikal. Okey, jadi apa yang kita belajar hari ini adalah berkaitan dengan percanggahan fizikal. Okey, jika kita tengok yang tadi sebelum ni, cikgu ulang balik. Okey, tadi yang melibatkan ketinggian seorang pelajar yang tinggi dan seorang pelajar yang rendah. Ini merujuk kepada parameter. Okey, yang seterusnya penentuan kaedah penyelesaian. Okey, kita tengok tadi contoh diberi kerusi tinggi rendah, kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa. Okey, yang sama yang ni. Okey, pada masa yang sama. Jadi pemilihan kita pilih kaedah pemilihan pemisahan ruang. Okey, manakala kemah, kemah besar lawan kecil percanggahan fizikal dia dan tidak berlaku pada masa yang sama. Dan kaedah pemisahan yang kita pilih adalah pemisahan masa. Okey, cikgu harap kamu faham, ada pelajari. Jika tidak faham, boleh PM cikgu. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.